Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Kita berjumpa lagi kali ini dalam pelajaran sains tahun 3. Kita masih lagi dalam unit 8 iaitu tajuk asid dan alkali. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 105. Baiklah, pada minggu lepas kita telah belajar untuk menentukan sifat bahan dengan menggunakan kertas litmus dan juga dengan merasa dan menyentuh. Baik, pada kali ini kita juga boleh menentukan sifat bahan sama ada berasid, beralkali ataupun neutral dengan menggunakan bahan lain. Baiklah, sebelum kita pergi kepada topik utama kita pada hari ini, mari kita ulang kaji terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Yang pertama, kita telah belajar pada minggu lepas bahawa untuk menentukan sifat bahan kita perlu menggunakan kertas litmus. Baik, ada dua kertas litmus, satu kertas litmus berwarna merah dan satu lagi kertas litmus yang berwarna biru. Satu cara untuk membantu menentukan sifat bahan sama ada bersifat alkali ataupun asid adalah dengan menggunakan perkataan sambal. M untuk merah dan B untuk biru. Jika merah berubah menjadi biru, maka bahan itu adalah bersifat alkali. Manakala jika kertas litmus biru berubah menjadi merah, maka bahan tersebut adalah bersifat asid. Baik, di sini adalah contoh perubahan kertas litmus selepas diuji. Baik, kertas litmus merah akan menjadi kedua-duanya menjadi biru. Biru-biru alkali. Biru-biru alkali, merah-merah asid. Maksudnya setelah diuji kertas litmus itu kedua-duanya akan menjadi merah, maka itu adalah bahan bersifat asid. Jika kedua-dua kertas litmus itu bertukar menjadi biru-biru, maka bahan tersebut adalah bersifat alkali. Jika tiada perubahan, kekal satu merah dan satu biru, maka itu adalah bahan bersifat neutral. Baiklah, pada minggu lepas juga kita telah mempelajari cara lain untuk menentukan sifat bahan, iaitu dengan cara merasa dan menyentuh. Baik, untuk bahan yang bersifat asid, rasanya adalah masam. Sifat bahan beralkali ianya berasa pahit dan licin. Untuk bahan yang bersifat neutral, kebanyakannya bahan tersebut berasa manis, tawar dan masin. Mari kita lihat contoh-contoh bahan untuk setiap sifat bahan. Lemon, cuka dan tomato adalah contoh bahan yang bersifat asid. Peria, kopi tanpa gula dan juga shampoo adalah contoh bahan bersifat alkali. Manakala air minuman, air gula dan air garam adalah contoh bahan yang bersifat neutral. Baiklah semua, sekarang mari kita lihat satu video bagaimana untuk menentukan sifat bahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk menguji bahan asid dan beralkali menggunakan ekstrak kornet, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raja. Bahan yang kita akan uji pada hari ini ialah dus limau nipis bagi mewakili bahan berasid dan larutan soda bikarbonat bagi mewakili bahan beralkali. Pertama sekali, kita akan menguji bahan dengan menggunakan ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit ini boleh dihasilkan dengan cara mengisar kunyit menggunakan mesin pengisar ataupun dengan
melarutkan serbuk kunyit bersama air. Mari kita uji kedua-dua bahan ini menggunakan ekstrak kunyit tadi. Perhatikan perubahan warna bahan. Jika bahan berasid, larutan tidak bertukar warna dan kekal kuning. Manakala jika bahan beralkali, larutan bertukar menjadi keperangan. Kedua, kita akan menguji bahan dengan menggunakan ekstrak kubis ungu. Ekstrak kubis ungu ini boleh dihasilkan dengan cara mengisar kubis ungu, tapis dan turas airnya. Mari kita uji kedua-dua bahan ini menggunakan ekstrak kubis ungu tadi. Perhatikan perubahan warna bahan. Jika bahan berasid, larutan bertukar menjadi warna merah. Manakala jika bahan beralkali, larutan bertukar menjadi warna biru. Ketiga, kita akan menguji bahan dengan menggunakan ekstrak bunga raya. Ekstrak bunga raya ini boleh dihasilkan dengan cara merebus bunga raya sehingga didih, tapis dan turas larutan air rebusan tadi dan gunakan apabila larutan sejuk. Mari kita uji kedua-dua bahan ini menggunakan ekstrak bunga raya tadi. Perhatikan perubahan warna bahan. Jika bahan berasid, larutan bertukar menjadi warna merah. Manakala jika bahan beralkali, larutan bertukar menjadi warna hijau. Saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Bye. Baiklah semua, daripada video tadi kita telah belajar sebenarnya ada 3 cara untuk menentukan sifat bahan. Yang pertama, dengan cara menggunakan kertas limus. Yang kedua, dengan cara merasa dan menyentuh. Dan yang ketiga, seperti dalam video tadi, dengan menggunakan pengganti kertas limus, iaitu ekstrak bunga raya, ekstrak kunyit dan ekstrak kubis ungu. Baiklah, mari kita lihat aplikasi sifat bahan dalam kehidupan. Kita dapat melihat aplikasi sifat bahan dalam pertanian, perubatan dan pembuatan produk. Contohnya dalam pertanian ialah baja. Baja itu bersifat alkali. Jadi, baja ini akan dapat mengurangkan sifat asid yang ada pada tanah. Dan seterusnya ialah dalam perubatan, contohnya ialah apabila kita disengat lebah, sengat lebah itu bersifat alkali. Jadi kita akan neutralkan sengatan tembulan itu dengan menyapu cuka, kerana cuka bersifat asid. Dan seterusnya dalam pembuatan produk, cikgu memberi contoh kepada awak ialah ubat gigi.
Baik, bakteria yang ada di dalam mulut kita adalah bersifat asid, manakala ubat gigi itu bersifat alkali. Jadi, apabila kita memberus gigi menggunakan ubat gigi itu akan menetralkan bakteria yang ada di dalam mulut kita. Baik semua, kita telah pun selesai belajar tentang sifat bahan, alkali dan asid. Itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan kepada awak semua. Maafkan jika ada sebarang kekurangan. Jangan lupa untuk siapkan tugasan yang cikgu berikan. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.